Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, saya akan menunjukkan cara-cara DIY sistem aquaponik ringkas di rumah. Sebelum itu, saya ingin berkongsi sedikit informasi mengenai aquaponik. Objektif video ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengasah kemahiran komuniti moden untuk menyediakan DIY sistem aquaponik ringkas di rumah. Apakah sistem aquaponics? Sistem aquaponik merupakan sebuah sistem gabungan daripada sistem aquakultur yang merupakan sistem ternakan ikan serta sistem hidroponik iaitu penanaman berasaskan air. Aquaponik merupakan suatu kitaran ekosistem di mana bakteria akan menukarkan sisa makanan dan najis ikan menjadi nutrien untuk tanaman. Selain itu, ia juga memberi manfaat dan menguntungkan kedua-dua organisma. Terdapat 3 komponen utama dalam aquaponik, iaitu ikan, bakteria dan tanaman. Di dalam sistem ini, ikan yang akan digunakan ialah ikan air tawar. Ikan merupakan penghasil sumber nutrien untuk tumbuhan. Ia akan melepaskan sisa dalam bentuk amonia. Seterusnya, bakteria pengikat nitrogen. Terdapat 2 spesies iaitu Nitrosomonas dan Nitrobacter. Ia wujud secara semula jadi namun boleh ditambah ke dalam tangki untuk mempercepatkan proses. Ia akan menukarkan nitrit kepada nitrat yang merupakan sumber nitrogen yang boleh diambil oleh tumbuhan. Untuk tanaman pula, tanaman sayuran berdaun adalah tanaman terbaik untuk aquaponik. Sayuran berdaun memerlukan kandungan nitrogen yang tinggi untuk pertumbuhan daun. Sayuran seperti sawi, salad, kailan dan bayam adalah contoh tanaman yang sesuai untuk digunakan di dalam sistem. Terdapat 3 jenis sistem aquaponik iaitu sistem EBB dan flow, sistem NFT dan sistem RAF. Saya akan mendemonstrasikan sistem RAF. Tanpa membuang masa lagi, ayo saya tunjukkan cara-cara untuk menyediakan sistem aquaponik ringkas di rumah. Bahan-bahan yang diperlukan ialah aquarium, hiasan aquarium, anti-klorin, pam oksigen berbola leka, ikan, jaring ikan, bekas tanaman, corubot and knife, sayur bayam Brazil. Langkah-langkah DIY sistem aquaponik. Langkah pertama, potong corubot menggunakan pisau mengikut saiz bekas tanaman yang akan diletakkan di atas aquarium. Sebagai peringatan, anda perlulah berwaspada dan berhati-hati ketika menggunakan pisau yang tajam. Letakkan anak pokok tanaman ke dalam bekas tanaman bersama berbola leka, iaitu medium penanaman. Pastikan juga akar pokok mengenai hingga ke hujung bekas tanaman. Langkah ketiga, pastikan anda mempunyai sebuah aquarium yang bersih. Seterusnya, isikan air pada suku aquarium dan letakkan perhiasan di dalam aquarium mengikut citarasa dan minat anda. Setelah anda selesai dengan hiasan dalaman aquarium anda bolehlah kembali mengisi semula air ke dalam aquarium sehingga penuh. Saya ingin ingatkan di sini, anda perlulah meletakkan anti-klorin ke dalam aquarium terlebih dahulu sebelum memindahkan ikan. Langkah keempat, pindahkan ikan-ikan anda ke dalam aquarium yang telah disediakan sebentar tadi. Ikan dipindahkan menggunakan jaring ikan dengan mengambilnya secara berhati-hati. Pastikan proses mengalihkan ikan anda berjalan dengan lancar dan cepat untuk mengelakkan ikan anda berada di dalam keadaan stres. Langkah kelima, ambil board yang telah dipotong dan letakkan di atas aquarium ikan. Kemudian, masukkan batu oksigen ke dalam aquarium agar ikan yang baru dipindahkan dibekalkan dengan oksigen dengan cepat. Seterusnya, letakkan bekas-bekas tanaman yang telah disediakan tadi di dalam lubang-lubang di atas aquarium tersebut.
pastikan bahagian bawah pada bekas tanaman terendam sedikit di dalam air akuarium. Akhirnya, DIY aquaponik menggunakan sistem raft telah berjaya disiapkan. Akar pokok dapat mengambil nutrien terus dari takungan air di dalam akuarium. Kita boleh lihat hasilnya setelah beberapa minggu lagi. Jadi, anda bolehlah mencubanya di rumah sekarang. Kesimpulannya, sistem aquaponik ringkas DIY di rumah amat mudah untuk disediakan. Hal ini kerana ia merupakan suatu sistem yang organik kerana tidak menggunakan pestisida. Selain itu, ia juga sesuai untuk pelbagai jenis tanaman sayuran sama ada berskala kecil atau besar. Tambahan pula, ia juga sesuai untuk ditanam indoor dan tidak bergantung kepada cuaca dan musim.